InsyaAllah kita mulakan kuliah kita dengan kita sama-sama membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam sya'ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamin muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah SWT mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu dari kalangan kamu akan beberapa derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Maksudnya baginda Rasulullah SAW telah bersabda, setiap daripada umatku masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah SAW menjawab, barang siapa taat padaku masuk syurga. Barang siapa yang tidak taat padaku, maka mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wa intifa' wa lifaratu istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang semati silakan fadilatul imam kita pada subuh kali ini. Hormati Fadilatul Bilal, kemudian pengurusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin saja, muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta izin daripada Allah kita dapat bersama pada pagi untuk kuliah subuh, lebih kurang dalam 1 jam. Biasanya 1 jam lah kita habiskan masa kita mengisi pengajian kita, santapan rohani kita. Baik, insyaAllah. Sebelum kita masuk kepada pengajian kita ni, suka juga saya nak sentuh, nak buat teguran lah, buat teguran sikit lah. Teguran yang pertama berkenaan dengan ada di kalangan kita ini bila nak jadi imam, bila nak jadi imam, ada dalam kalangan kita ni kita sebut as-salatu jamiah. As-salatu jamiah. Dia berkenaan dengan as-salatu jamiah ini, kalau seandainya telah pun diqamat,
Bilal telah pun qamat. Imam yang menjadi imam tidak perlu lagi menyebut as-salatu jamiah. Tak perlu lagi sebut. Kita terus naik jadi imam. Takbir. Allahu Akbar. Dia salatul jamiah ini kalau seandainya Bilal tidak menyebut qamat. Dia tak ada sebut qamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? La ilaha illallah wa anna Rasulullah, kan? Qarqam salat, qarqam salah, kan? Dan biasanya dalam solat yang tidak ada qamat lah, seperti solatul jenazah. Solat jenazah dia tidak ada qamat. Jadi itu sebabnya imam kena baca ataupun Bilal dia baca as-salatul jamiah. Salatul jamiah maksudnya sembahyang berjemaah. Maksudnya sembahyang secara berjemaah. Itu teguranlah yang pertama. Kemudian teguran yang kedua, ada di kalangan kita ni bila imam bertakbir, kan? Imam bertakbir, takbir intiqalat. Mana takbir berpindah-pindah rukun. Bila imam takbir berpindah-pindah rukun, orang yang di belakang imam tidak perlu lagi menyebut takbir secara jahar. Atau makmum lah, makmum ataupun Bilal tidak perlu menyebut takbir secara kuat. Sebab apa? Tak perlu. Sebab jemaah yang lain semuanya dengar apa yang ditakbir oleh takbir imam. Takbir intiqalat lah, takbir berpindah-pindah rukun. Allahu Akbar, kan, nak naikkan takbir, kan, lepas tu nak rukuk bertakbir. Dia takbir itu orang yang di belakang imam tu dia boleh membaca takbir dengan kuat apabila ada jemaah yang tidak mendengar. Contoh ada jemaah di balik tembok ke, ataupun suara mic ataupun speaker tidak dengar oleh imam yang berada di luar surau, kan, ataupun di luar masjid dia tak dengar, maka bolehlah orang kata orang yang di belakang imam itu menjadi mubalik. Istilahnya mubalik ni maknanya membaca dengan takbir dengan kuat supaya orang lain boleh dengar lah, tentu. Tapi kalau seandainya orang lain boleh dengar, makmum yang di luar surau boleh mendengar, makmum di belakang tembok boleh dengar. Jadi tak perlulah orang yang di belakang imam itu menjadi mubalik. Tak perlulah dia takbir dengan kuat. Cukup takbir untuk diri dia saja. Untuk takbir untuk diri dia saja. Untuk dia dengar diri saja, tak perlulah kita takbir dengan kuat. Itu yang kedua lah. Kemudian yang ketiga, ada yang kalangan kita ni bila menjadi imam, dia tidak menekankan kepada ketika membaca Fatihah tu, dia tidak menekankan kepada iyyaka na'budu. Ya, ada dua iya tu, iya pertama dan iya kedua. Biasanya kita ada kalangan kita ni dia menekankan pada iya yang kedua saja. Sedangkan iya yang pertama dia tak tekankan. Iya saja, dia tak sebut iya. Sedangkan situ ada tasydid. Di dalam Al-Fatihah terdapat 14 tasydid. 14 tempat tasydid dalam surah Al-Fatihah. Tuan-tuan boleh tengok boleh lah. Kalau kita tidak menekankan tasydid pada iya itu, dia akan berubah makna. Berubah makna kepada asalnya maknanya akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta pertolongan. Jadi kalau seandainya kita tidak menekankan tasydid, dia akan bermakna matahari. Akan matahari kami sembah dan akan engkau ya Allah kami minta pertolongan. Jadi makna yang pertama tu dia akan bertukar kepada makna matahari. Walaupun ada makna matahari yang lain seperti syamsun. Syamsun makna matahari. Tapi di situ dia boleh tukar kepada makna matahari. Sebab bahasa Arab ni dia kaya lah. Dia banyak istilah-istilah yang kadang serupa ataupun istilah yang berbeza tetapi makna yang sama. Makna yang sama. Jadi kalau kita tidak menekankan iya itu, dia akan bermakna akan matahari kami sembah dan akan dikau kami minta pertolongan. Jadi kita kena tekankanlah pada surah Al-Fatihah. Okey, insya-Allah.
tiga teguran yang dapat disampaikan pada pagi ini. Kita dapat berkongsi bersama, insya-Allah. Jadi sebelum kita masuk kitab kita soal jawab agama, kita lihat satu hadis baginda Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, di mana beliau berkata Rasulullah SAW telah bersabda, ittaqu firasyatal mu'min, ittaqu firasyatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Ittaqu firasyatal mu'minin, takut oleh kamu akan firasat orang beriman. Ittaqu firasyatal mu'minin, takut oleh kamu akan firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah, kerana dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat dengan cahaya Allah Taala. Ini hadis riwayat pada Imam Bukhari dan juga Imam Tirmizi lah. Baik. Jadi apakah yang dikatakan sebagai firasat? Kenapa kita perlu takut kepada firasat orang beriman? Di sini disebut ittaqu, takut oleh kamu akan firasat orang beriman. Cuma apakah makna firasat? Dan hadis ni jarang dibahaskan lah. Hadis ni jarang dibahaskan. Biasa orang bahas berkenaan akhlak, kelakuan kan, dan juga berkenaan dengan sifat-sifat yang ada kepada ciri-ciri akhlak yang ada kepada baginda Rasulullah SAW. Semua sekarang ni persoalan ni apakah dikatakan sebagai firasat. Hadis ni memang ada. Ni nama hadis kan, ittaqu firasal mu'minin ni memang ada hadis. Dia hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Fa innahu yanzuru binurillah, kerana orang beriman itu melihat ataupun menilik dengan nur, cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dikatakan sebagai firasat? Firasat merupakan istilah kita ni gerak hati lah. Gerak hati kan, gerak hati seorang tu kan, macam tu. Kalau disebut dalam definisi, dia kata firasat merupakan ilham Rabbani. Ilham Rabbani daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang soleh dan bertakwa. Dengan penglihatan tersebut sudah pasti ia amat tepat, kerana pandangannya bukan lagi berdasarkan pada mata zahir, tetapi merupakan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran ada satu surah namanya surah Hijr. Dalam surah itu kita lihat pada ayat 75, Allah Taala sebut dalam Quran, dia kata inna fi zalika laayatil lil mutasawwimin. Inna fi zalika laayatil lil mutasawwimin. Sesungguhnya pada demikian itu tanda-tanda bagi orang yang mutasawwimin. Apa makna mutasawwimin? Mutasawwimin ialah orang yang mengenal sesuatu melalui kepada tanda-tanda ataupun pemerhatian. Seseorang itu mengenal sesuatu melalui tanda-tanda ataupun pemerhatian dia. Dia berbeza dengan mimpi. Mimpi berbeza. Mimpi ada juga orang soleh bermimpi, kan? Dan mimpi itu ada separuhnya benar, ada yang tak benar lah. Tetapi kalau para nabi dan para rasul, mimpi mereka benar. Mimpi mereka benar. Contohnya mimpi Nabi apa lagi? Mimpi Nabi Yusuf alaihissalam, kan? Ra'aitu ahada asyara kawkaban. Aku melihat 11 biji bintang. Kan pada awal daripada suratul Yusuf itu, kan Nabi Yusuf berkata pada ayahnya, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsu wal qamar ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 biji bintang, kemudian matahari dan bintang sujud kepadaku. Itu merupakan mimpi Nabi Allah Yusuf AS, yang mana mimpi itu diramal oleh ayahnya Nabi Allah Yaqub, bahawa nanti dia akan menjadi seorang pemimpin yang hebat, akan memerintah negara Mesir suatu hari nantilah. Dan Nabi Allah Yaqub kata pada Yusuf, wahai Yusuf, janganlah kamu ceritakan mimpi itu kepada abang-abang kamu. Kalau kamu ceritakan mimpi itu pada abang kamu, nanti kamu akan dibuat angkara yang tidak elok oleh abang kamu. Tetapi riwayat menyatakan bahawa mimpi itu telah pun sampai pada abang-abang dia.
Maka akhirnya abang dia tadi membuat satu perencanaan untuk membunuh Nabi Allah Yusuf AS. Ada cadangan supaya Nabi Allah Yusuf ni dibunuh. Dan ada pula cadangan menyatakan tak perlu dibunuh. Kita buang saja ke dalam perigi buta supaya nanti apabila orang lalu lalang, mereka akan memungut dia, mengambil dia. Dan mungkin mereka akan bawa jauh daripada tempat kita lah. Supaya hilanglah pandangan ayah kita Nabi Allah Yaqub kepada Nabi Allah Yusuf AS. Jadi mimpi itu ditakwilkan, ditafsirkan dengan makna Nabi Allah Yusuf itu akan menjadi seorang pemimpin yang hebat lah, yang memerintah kerajaan Mesir. Baik, kemudian kita juga dengan mimpi yang berlaku kepada Nabi Ibrahim AS, di mana dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail AS. Dan Nabi Allah Ibrahim menunaikan akan mimpi tersebut. Jadi maknanya mimpi para Nabi dan Rasul adalah mimpi-mimpi yang benar. Okay. Sekarang ini adalah satu lagi benda ilmu yang penting, ialah firasat. Apa makna firasat itu? Firasat ialah satu ilham Rabbani daripada Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang soleh dan bertakwa. Dengan penglihatan tersebut, sudah pasti ia amat tepat kerana pandangannya lagi bukan berdasarkan kepada mata zahir, tetapi cahaya daripada Allah SWT. Gitu. Dan dia tengok melalui pemerhatian dia lah, perhatian dia. Orang ni kalau dia tengok macam ni, apa tanda-tanda orang ni, apa ciri-ciri yang ada pada orang itu. Ni orang ni penipu ke tak penipu? Mana dia tengok pada zahir orang itu, dia tahu orang ni penipu lah. Macam tu. Mana adalah tanda-tanda alamat-alamat tertentu lah yang ada pada orang tu, maka dia tafsirkan dengan makna-makna tertentu. Itu dia katakan firasat. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran tadi, inna fi zalika laayatin lil mutasawwimin. Sesungguhnya pada mereka itu ada tanda-tanda bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda, memikirkan tanda-tanda orang itu. Kemudian Abu Nafas As-Naisaburi berkata, tidak boleh seseorang mendakwa firasat, tetapi naklah takut firasat orang lain. Kerana Nabi Muhammad SAW telah bersabda, takut oleh kamu akan firasat orang beriman, kerana dia melihat dengan cahaya Allah. Sebaliknya baginda tidak bersabda dengan katanya, hendaklah kamu berfirasat. Nabi tak suruh kita berfirasat, hendaklah kamu berfirasat. Nabi tak cakap macam tu. Tapi Nabi kata takutlah firasat orang beriman, kerana dia melihat dengan cahaya Allah Ta'ala. Dia seru bagaimana mungkin sah dakwaan firasat bagi sesiapa yang berada pada tempat memelihara daripada firasat. Itu. Syah Al-Karbani merupakan orang yang tajam firasat dan tiada salahnya, tiada salah firasatnya lah. Beliau berkata, sesiapa yang menundukkan pandangan daripada perkara yang haram, menahan nafsu yang daripada syahwat, memakmurkan batinnya dengan sentiasa bermurakabah kepada Allah Ta'ala. Murakabah ni maknanya sentiasa mengintai. Asal mana murakabah ni mengintai, kan, ataupun ihsan, kan. Kalau tasawuf, kalau kita jumpa murakabah, mana ihsan itu? Ihsan maknanya ta'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maknanya ihsan itu bahawa kamu menyembah Allah SWT seolah kamu nampak Allah, dan kalau kamu tak nampak Allah Ta'ala akan nampak kamu. Kita katakan ihsan. Mana ihsan tu murakabah lah. Itu makam murakabah, kan. Kemudian zahirnya sentiasa mengikut sunnah dan sentiasa mencari makanan yang halal. Mana dalam bab makan ni dijagalah. Dalam bab makan ni jaga, kan, takut termakan benda yang haram ataupun benda syubhat dan sebagainya. Orang yang jenis macam ni sudah pasti firasatnya tak salah. Biasanya firasatnya selalu betul. Firasatnya selalu betul lah kalau orang macam ni. Itu sebabnya kita kena jagalah supaya kita jangan dikenakan sesuatu firasat yang tidak elok terhadap diri kita lah, macam tu. Syekh Ad-Dakka rahimahullah berkata, firasat ialah lintasan yang menejah pada hati, di mana sukar untuk menafikannya.
Perkataan ni disama ambil seperti habuan binatang buas. Habuan binatang buas. Ini dia kata firasat. Firasat ni lintasan yang menerjah dalam hati kita. Atau istilah kita gerak hati lah. Gerak hati dia ni akan kena langgar kan. Gerak hati dia akan kena langgar. Gerak hati dia ni akan menjadi orang soleh. Ini gerak hati lah. Tengok pada ciri-ciri orang ni kan, kita tengok daripada zahir dia kan, kelak dia sebagainya, ikut firasat aku orang ni dia akan jadi orang yang hebat, orang alim besar kan, ni jadi ulama besar. Itu firasat tu. Maknanya melalui tanda-tanda yang pada orang tu kita boleh meramalkanlah orang ni dia akan jadi orang hebat, orang bagus sebagainya. Jadi dikatakan firasat. Okey. Kemudian ramai salafus saleh dan para ulama mempunyai ketajaman firasat. Contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berfirasat bahawa Imam Ahmad bin Hanbal akan diuji dengan fitnah makhluk Quran. Dan didapati perkara tadi benar-benar berlaku. Perkara itu benar-benar berlaku. Imam Syafi'i dia kata, antara orang yang hebat berfirasat Imam Syafi'i. Masih memang pandai berfirasat. Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad, dia kata, satu hari nanti kau akan diuji dengan fitnah makhluk Quran. Dan dapati benda tu benar-benar berlaku. Kan? Dan dia diuji, dia ujilah. Diuji dengan berbagai ujian berkenaan dengan makhluk Quran ni. Kerana apa? Kerana Imam Ahmad ini dia mempertahankan Quran tu adalah Quran adalah qadim. Quran adalah qadim, bukan qadan, bukan makhluk. Tetapi ramai yang menyatakan Quran itu makhluk. Dan pemerintah yang hidup pada masa zaman dia masing-masing mempertahankan Quran itu makhluk, bukan benda yang qadim. Jadi dia antara orang yang Imam Ahmad ni antara orang yang mempertahankan Quran itu adalah qadim. Maka terjadilah fitnah yang besar lah pada dia. Maka dia dipukul, ditangkap, dipenjara dan sebagainya kan. Jadi fitnah yang besar pada dia lah. Baik, kemudian Imam Syafi'i bersama gurunya Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala saat lagi berada dalam Masjid Haram. Lantas masuk seorang lelaki. Kemudian gurunya berkata, aku berfirasat seseorang itu adalah tukang kayu. Guru dia kata, aku berfirasat orang yang tadi, yang masuk tadi, dia adalah seorang tukang kayu. Kemudian Imam Syafi'i pula berkata, aku berfirasat bahawa orang ini adalah tukang besi. Kedua-duanya bertanya tentang pekerjaan orang itu kemudiannya. Kata orang tersebut, sebelum ini kerjaku sebagai tukang besi. Dan sekarang ni pekerjaanku sebagai tukang kayu. Memang betul lah firasatnya. Cuma Imam Syafi'i kata dia tukang besi, sedangkan gurunya kata tukang kayu. Bila tanya kepada orang yang masuk tu, dan mereka tak kenal apa orang tu. Mereka bila dia masuk dia tanya, tuan apakah pekerjaan tuan? Aku dulu sebelum ni kerja tukang besi, sekarang ni jadi tukang kayu lah. Mana tak salah lah. Mana tafsiran daripada Imam Syafi'i pun tak salah. Tafsiran daripada guru dia pun Muhammad bin Hasan pun tak salah. Jadi mana dua-duanya betul lah. Mana itu firasat mereka lah. Firasat daripada tadi. Kemudian mengikut ulama tasawuf, firasat bertambah tajam dan tepat apabila terangkum padanya sifat bersih hati, berqiyamul lail dan banyakkan puasa sunat serta mengawasi lidah daripada perkara yang diharamkan. Ini menurut daripada definisi tasawuf lah ulama. Dia kata kalau orang tu nak tajam dia punya firasat dia mesti selalu membersihkan hati dia. Tazkiyatun nafsi, selalu membersihkan hati. Kemudian selalu berqiyamul lail, bangun malam kan, tahajud kan, beribadah kepada Allah Taala. Kemudian banyakkan puasa sunat serta mengawasi lidah. Jaga lidah lah. Jaga lidah, jangan cakap benda yang celupa, benda-benda yang mengumpat, benda-benda haram dan sebagainya. Kan? Benda-benda yang tak sepatutnya kita cakap, maka janganlah kita cakap. Macam tu. Kemudian sewajarnya kita beriman dan percaya akan sabda Nabi betapa wujudnya firasat yang benar. Hal ini terjadi dalam banyak kes di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Contohnya firasat Abu Bakar. Firasat dengan Abu Bakar dengan cadangan pelantikan Umar selepas daripada kematian Sayyidina Abu Bakar. Kemudian firasat Sayyidina Umar
dengan pelantikan Nu'man bin Mukarrin sebagai panglima tentera Islam. Sebagai panglima tentera Islam. Ini semua firasat-firasat lah. Macam tu. Walaupun begitu, pastikan supaya tidak ada sebarang dakwaan yang menirukan dari golongan yang tandus ilmu. Orang yang tandus ilmu, orang jahil, kemudian tandus pula akhlak dia, iman, mengaku telah mendapat firasat, seterusnya masa orang percaya kepada firasatnya, kan, ini pernyataan ni benda tak betul lah. Sebab orang yang dia ada dua tu, dia orang yang taat, orang tak taat. Orang yang tak taat pun kadang berfirasat juga, kan. Dia pun pandai juga berfirasat. Kan? Orang yang taat pada Allah Taala pun berfirasat juga. Masing-masing kadang-kadang berfirasat, tapi yang betul ialah orang yang taat pada Allah Taala lah. Sebab orang yang taat pada Allah Taala ni dia pun dalam keadaan kata ingkar kepada arah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak terima firasat dia? Kan? Kalau betul ke mungkinan hanya kebetulan sajalah. Tetapi ulama kata kalau orang-orang yang ahli maksiat ni, kalau mereka berfirasat, itu hanya sekadar sebagai ilusi je lah. Ilusi saja ataupun sangkaan mereka saja. Bukan dia melihat dengan nur ataupun cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak ni kita dilihat daripada nur cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Baik. Okey, kita lihat ada kisah lain yang berkenaan dengan Imam Syafi'i, berkenaan firasat ni tuan-tuan. Okey. Okey, ini kena dengan Syafi'i juga. Imam Syafi'i dia pernah berguru ataupun belajar di Yaman selama setahun lamanya di Yaman. Di Yaman dia belajar berkenaan dengan ilmu firasat. Cuma ilmu berkenaan firasat ni jangan kita jumpa lah. Ada ilmu firasat. Ada kitab-kitab yang berkenaan dengan firasat tapi jarang kita jumpa lah. Ada juga jual di pasaran berkenaan dengan firasat. Jadi kata Imam Fakhr Razi, dia kata adalah Imam Syafi'i ini dia rajin belajar ilmu, kan, dan banyak ilmu-ilmu yang telah dipelajari oleh Imam Syafi'i. Hanya satu ilmu yang dia belum belajar, itulah ilmu firasat. Jadi masa itu adalah terbanyak daripada segala ulama mengetahui ilmu firasat inilah di negara Yaman. Di Yaman banyak orang alim berkenaan firasat. Maka Imam Syafi'i pun pergilah ke Yaman belajar. Sampai di Yaman mereka dia belajar selama setahun. Maka segala ilmu firasat dia belajar. Habis dia cari guru yang ada di Yaman tu berkenaan dengan firasat, maka dia belajarlah. Dan banyak duit dihabiskan untuk beli kitab. Beberapa ratus dinar kan digunakan untuk beli kitab berkenaan ilmu firasat saja. Bila habis belajar ilmu firasat, maka Imam Syafi'i pun baliklah ke Mekah. Maka pada satu negeri antara Yaman dengan Mekah, mana ada satu tempat ketika dia balik tadi, maka Imam Syafi'i pun bersinggahlah satu tempat. Maka bertemu dengan seorang lelaki, berdiri di hadapan rumah lelaki sebutlah. Demi dilihatnya Imam Syafi'i, maka dia kata, "Ya Tuan Syekh," dia kata, "Ya Tuan Syekh, daripada mana tuan hamba berjalan ini?" "Ya Tuan Syekh, daripada mana tuan hamba berjalan?" Dia tanyalah Imam Syafi'i lah, "Tuan Syekh, kamu daripada mana? Nak ke mana?" Jadilah. Maka Imam Syafi'i kata, "Aku daripada Yaman nak menuju ke Mekah." Mana nak balik ke Mekah lah. Maka dia kata, "Ya Tuan Syekh, singgahlah dulu di rumah hamba, kerana hari pun telah pun malam. Maka berhentilah tuan hamba di sini." Dia kata dia minta Imam Syafi'i supaya singgahlah dulu ke tempat dia. Maka mau tak mau, maka Imam Syafi'i disebabkan oleh jauh perjalanan nak balik ke Mekah, kan, maka dia berhentilah di rumah lelaki sebut. Kemudian Imam Syafi'i tadi pun dilayanlah sebagaimana tetamu melayan. Dan adalah Imam Syafi'i menahani lelaki tadi. Ciri-ciri yang terdapat pada lelaki itu rupanya dia punya matanya biru. Kedua matanya berwarna biru. Kemudian janggutnya sedikit di bawah, ada janggut sedikit bawah dagu, dan rendah tubuh badannya, dia orang rendah.
dia rendah. Lelaki yang tahan Imam Syafi'i lah minta bermalam tempat tadi kan. Dia punya mata berwarna biru, kemudian janggutnya ada sikitlah sekelumit bawah dia, kemudian rendah tubuh dia. Pada pandangan Imam Syafi'i, melalui firasat Imam Syafi'i, orang yang macam ni dia mempunyai ciri-ciri orang yang tidak baik. Ciri-ciri tidak baiklah macam tu. Maka pada perkataan Imam Syafi'i, barang siapa yang rupa seperti ini, tiada jahat jua peketinya, dia kata. Tak dapat tiada, memang dia jahat. Orang macam tu. Maka Imam Syafi'i pun heranlah akan dirinya melihat kepada perangai lelaki tersebut. Dia tengok perangai lelaki tadi, nampak macam baik orang ni. Tapi ilmu firasat yang dia belajar mendapati orang yang ada ciri-ciri macam tu jahat. Mana mata dia berwarna biru, kemudian dia ada janggut, lepas tu digendah. 3 ciri inilah. Kalau apa yang ilmu yang Imam Syafi'i belajar, orang ni punya ciri-ciri yang tidak elok, perangai yang tak baiklah macam tu. Maka Imam Syafi'i terfikir dalam dia, bila tengok dengan layanan yang special tadi, yang special yang dibagi oleh lelaki tadi, layanan yang baik, maka dia kata, Imam Syafi'i berfikir dalam hati dia, dia kata, wah, dia kata, sia-sialah aku belajar ilmu firasat. Sia-sialah aku belajar ilmu firasat. Kenapa yang saya tengok ni macam tak betul lah dengan ilmu firasat yang saya belajar. Gitu. Sebab tengok pada layanan tadi kan, lelaki tadi kan. Lalu pun Imam Syafi'i pun termenung. Kemudian Imam Syafi'i pun bermalamlah di rumah lelaki tadi. Maka kedudukannya akan Imam Syafi'i, maka didudukkan Imam Syafi'i di atas pemadani yang indah-indah, serta dijamukan dengan pelbagai makanan, dan dihamparkannya akan tempat tidur Imam Syafi'i, dan dihiaskan dengan mutiara yang indah-indah. Masya Allah. Mana special punya layanan lah. Macam ke hotel kan. Macam ke hotel punya layanan. Macam tu. Maka dibelinya makanan untuk bagal dia. Imam Syafi'i dia ada seekor bagal. Dibelikan makanan untuk bagal Imam Syafi'i. Dia dilihat Imam Syafi'i akan hal keadaan sedih, maka bertambah masyhur lah dia. Kerana seolah macam sia-sia lah ilmu firasat yang belajar sebelum ni. Sebab ilmu firasat dia belajar, dia dapati lelaki ni dia punya akhlak yang elok, tapi layannya macam baik pula. Macam tu kan. Kemudian hari persiang. Maka bila hari siang, maka Imam Syafi'i dia ada seorang hamba yang bersama dengan dia, namanya Saraj. Maka Imam Syafi'i kata pada Saraj, dia kata, wahai Saraj, bersiaplah kita untuk kita balik menuju ke Mekah. Bersiaplah kita. Maka Imam Syafi'i pun turun daripada rumah, dia dilihat oleh lelaki tersebut. Maka lelaki tadi berkatalah kepada Imam Syafi'i, dia kata, ya Syekh, berikan hamba hak hamba, dia kata. Berikan hamba hak hamba. Maka Imam Syafi'i kata, apa hak tuan, dia kata. Apa hak tuan, dia kata. Apa yang hak tuan yang tuan nak minta ni? Maka lelaki itu kata, dia kata, ya Syekh, dia kata, bukankah hamba telah belanjakan pada malam tadi 4 dirham kerana membelikan makanan tuan hamba. Kemudian 2 dirham aku dah sewakan pemadani untuk hamba duduk, tuan hamba duduk. Kemudian 2 dirham sewa tilam yang tuan hamba tidur. Kemudian 2 dirham akan bau-bauan. Semua dicas tu macam siakap kan. 2 dirham kan akan bau-bauan yang terdapat dalam bilik tuan hamba. Kemudian 2 dirham makanan untuk bagal tuan hamba. Ada cas semula tu. Macam tu. Lalu bila dia dengar Imam Syafi'i akan kata-kata daripada lelaki tersebut, maka gembiralah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pula ada suka pula. Kenapa Imam Syafi'i suka? Kerana dia kata dalam hati Imam Syafi'i, dia kata tak sia-sia ilmu yang aku belajar. Memang betul. Mana perangai lelaki ni tak elok. Walaupun pada mulanya Imam Syafi'i dia muskil lah. Soalan macam ilmu yang aku belajar macam tak betul lah. Tapi rupa-rupanya betul, tuan-tuan. Laki-laki itu punya ciri-ciri macam tu. Itu dia kata ilmu firasat. Kan? Maka Imam Syafi'i suka, dia kata tak sia-sialah ilmu yang dipelajarinya tadi, dan muafakatlah perangai lelaki itu dengan ilmu firasat yang dia belajar tadi, tuan-tuan. Masya-Allah. Okay, itu pun ilmu firasat juga. Okay. Kemudian ada satu lagi peristiwa yang berlaku pada Imam Syafi'i. Okey, satu hari, tuan-tuan,
pada suatu hari Imam Syafi'i berjalan-jalan lalu kami masuk dalam masjid. Satu Imam Syafi'i dengan kawan dia lah. Kan Imam Syafi'i dia sama dengan kawan dia. Ada menyatakan anak muridnya, iaitu Syekh Muzani. Satu hari mereka masuk dalam masjid. Sampai dalam masjid, kan, kami lihat ada seorang lelaki, kan, kemudian mereka duduk dalam masjid di suatu penjuru masjid. Tiba-tiba masuk seorang lelaki dalam keadaan bersegera, sambil dia menyelidiki pada setiap muka orang-orang yang tidur dalam masjid masa itu. Kemudian dia keluar. Kata. Satu hari tuan-tuan, Imam Syafi'i bersama dengan anak murid dia, ada menyatakan sahabat dia, masuklah masjid. Duduklah dalam satu penjuru masjid. Tiba-tiba masuk seorang lelaki. Lelaki itu dia tengok dalam masjid ramai orang tidur. Maka dia belik satu dia belik. Kan? Kemudian lelaki itu keluarlah. Kemudian Imam Syafi'i berkatalah kepada anak murid dia kata, iaitulah Syekh Muzani, dia kata, "Wahai Muzani, tahukah engkau akan kehendak lelaki itu? Kau tahu tak apa yang lelaki itu cari?" Kata. Maka kata sahabat dia kata, "Ya Syekh, ya Imam, tiada kami ketahui apa kehendak lelaki itu." Lelaki itu masuk tapi dia tak cakap apa-apa, tapi dia cek setiap orang ni. Dia belik kan. Maka Imam Syafi'i dia kata bahawa lelaki itu mencari hamba sahayanya hilang. Lagi buta mata kirinya. Dia kata sebenarnya lelaki itu dia cari hambanya hilang. Kemudian mata yang dicari itu, hamba yang hilang itu buta mata kirinya. Akan sekarang hambanya itu berada dalam penjara. Tetapi sekarang hamba yang dicari itu berada dalam penjara. Okay? Oleh itu panggillah lelaki itu jumpa dengan kita. Maka hamba tadi pun ataupun kawan pada Syafi'i tadi pergilah panggil lelaki yang masuk dalam masjid tadi lah. Maka dia pun datang. Maka bertanyalah hamba tadi ataupun bertanyalah orang kata kawan pada Syafi'i tadi. Dia kata, "Wahai tuan," dia kata, "tuan masuklah masjid. Apa yang tuan cari sebenarnya?" Lelaki yang keluar tadi, yang belik seorang-seorang tadi, kan? Dia kata, "Ya Syekh, hamba mencari seorang hamba saya yang telah pun hilang. Hamba saya Habsyi yang hilang." Maka hamba bertanya kepadanya, "Apakah tandanya?" Kemudian di kalangan mereka tadi tanyalah, apa tanda hamba yang, apa ciri-ciri yang ada pada hamba tu yang tuan hamba cari itu. Dia kata, maka lelaki itu kata bahawa hamba tadi ciri-cirinya ialah buta mata kiri dia kata. Mata kirinya buta. Kemudian Imam Syafi'i kata, sekarang ni dia berada dalam penjara. Sebenarnya yang tuan hamba yang cari itu, sebenarnya berada dalam penjara. Maka pergilah dia. Kemudian anak murid dia kata, tanya pada Imam Syafi'i, ya tuan, ya Syekh, dia kata, bagaimana tuan dapat tahu yang lelaki itu menjadi hamba dia? Macam mana tuan dapat tahu? Maka Imam Syafi'i dia kata, "Wahai Muzani," dia kata, "ku ketahui dia mencari hamba dia sebab dia bersegera-segera masuk, dan ku ketahui bahawa hamba yang cari itu ialah hamba Habsyi sebab dia menilik kepada orang kulit hitam." Sebab bila dia masuk dia cari siapa yang kulit hitam, dia perhati kan. Yang kulit putih dia tak perhati kan. Sebab lelaki yang masuk tadi dia perhati pada orang yang tidur tu yang kulit hitam aja. Yang kulit putih dia perhatikan. Kan? Bila dia tengok pada orang kulit hitam, maka diketahui bahawa kemudian dia pula menilik kepada lelaki kulit hitam. Setiap lelaki kulit hitam dia tilik, kemudian dia perhatikan mata yang belah kiri. Dia perhati mata yang belah kiri. Kan? Itu sebabnya kau ketahui bahawa mata yang sebelah kiri buta. Dia sebab cenderung itu menilik kepada pihak yang kiri. Dan kau ketahui akan dia sebenarnya berada dalam penjara. Macam tu. Kan? Maka kau kiaskan bahawa adalah ia lapar. Ini ada satu kata-kata daripada Nabi kata bahawa sebenarnya yang zanji itu apabila dia lapar mencurilah dia, dan apabila dia kenyang maka berzinalah dia. Kan?
Jadi Imam Syafi'i berfirasat bahawa hamba biasanya lapar, dia akan mencuri. Hamba bila lari daripada tuan dia, biasanya dia akan lapar, dia akan cari makanan. Dan bila cari makanan, sudah tentu dia akan ditangkap orang. Bila tangkap orang, maka dia akan sumbat masuk penjara. Sumbat penjara. Kan? Maka Imam Syafi'i berfirasat bahawa hamba itu sekarang berada dalam penjara. Dan memang betul hamba itu berada dalam penjara. Tuan-tuan. Itulah dikatakan ilmu firasat. Jadi dari apa yang Syafi'i sebutkan itu, rupa-rupanya benda itu memang benar berlaku. Memang lelaki itu yang masuk itu memang dia cari hambanya yang Habsyi yang kulit hitam dan matanya buta sebelah. Sebab apa? Lelaki itu menilik setiap orang yang tidur tu, siapa yang mata dia buta sebelah. Macam tu. Kan? Kemudian Imam Syafi'i kata dia berada dalam penjara. Sebab biasanya orang lari biasanya akan kena tangkap balik. Biasanya orang yang lari daripada penjara kan. Tengoklah kalau orang lari daripada penjara, kan kena tangkap balik. Kan kena tangkap balik. Dan biasanya kalau di penjara biasanya dia kena lapar. Sebab apa? Dia nak cari makanan. Dia cari makanan, dia akan kena tangkap balik dan akan sumbat dalam penjara balik. Macam tu. Itulah kat situlah menyatakan tentang berkenaan tadi, ciri-ciri tadi. Mana tu dia katakan ilmu firasat. Tuan-tuan. Dan tuan-tuan pun boleh, kalau tuan-tuan ada pandai orang kata firasat ni, tuan-tuan bolehlah bershare lah tentang ilmu firasat tuan-tuan pada orang lain. Contohnya tuan-tuan nampak Imam Azin ni, kalau ikut pada firasat Imam Azin ni, apa firasat tuan-tuan pada Imam Azin? Mungkin dia akan tambah seorang lagi ke, kan, macam tu. Firasat lah, tuan-tuan berfirasat lah pada dia, kan, macam tu. Kalau Imam Ramli itu apa firasat dia? Sebab dia ada bujang kan. Apa firasat dia? Tuan-tuan boleh melihat pada dia kan. Amanullah macam tu juga. Firasat juga tuan-tuan boleh berfirasat. Kan, tu dia kata firasat. Mana kita menilai seorang itu berdasarkan pada ciri-ciri yang daripada dia, kita nilailah. Tetapi naklah nilai itu maknanya sesuatu ilham yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada syaitan. Gitu. Kalau daripada syaitan bukan firasat nama dia. Okey, tuan-tuan, itu berkenaan firasat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita masuk sikit soal jawab agama ni. Insya-Allah di muka surat berapa ya? Surat 60. Syiah. Baik, siapakah Syiah? Siapakah Syiah? Syiah ialah satu puak yang mengikut kepada Imam Sayyidina Ali secara khusus. Kan? Orang bahas panjang lebar berkenaan Syiah ni. Malahan kadang-kadang ada seminar berkenaan Syiah saja. Kan? Sebab Syiah ni banyaklah punya ciri-ciri dia. Dia ni menentang Ahlussunnah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah. Syiah ni dia lebih pro kepada Imam Ali. Syiah adalah satu nama puak yang mengikut pada Sayyidina Ali secara khusus. Mereka mempunyai anggapan mengenai istimewa Ali dalam hal-hal imamiyah ataupun khilafiyah. Mereka ni dia konsep yang digunakan pakai ialah imamah, konsep imamah lah. Kan? Macam tu. Pada pandangan mereka, kedudukan Sayyidina Ali dalam dua hal terbabit berdasarkan nasyarat dan wasiat daripada Rasulullah SAW. Kan? Jadi mereka beranggapan bahawa yang layak menggantikan Nabi ini ialah Sayyidina Ali. Kan? Yang layak menggantikan Ali Rasulullah ini Sayyidina Ali. Sedangkan Abu Bakar ni macam perampas lah pada dakwah mereka. Abu Bakar, kemudian Osman, kan? Kemudian Umar. Mereka anggap mereka ini perampas, kan? Jawatan selepas daripada kematian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang layak selepas Nabi ialah mereka anggap pada Sayyidina Ali. Yang lain semua tak layak. Macam tu. Jadi mereka memfitnahlah para sahabat. Malah ada yang menyatakan kafir, dia kata mereka kata Sayyidina Ali, kemudian Abu Bakar, kemudian Osman, mereka anggap mereka ni kafir je pada anggapan daripada golongan-golongan Syiah ni. Dan Syiah ni ada Syiah yang ekstrim. Ada Syiah yang ekstrim, ada tak ekstrim. Ada yang kata ganas, ada yang tidak ganas dan sebagainya.
ada yang kurang ganas dan sebagainya. Kalau tuan-tuan lihat dalam kitab Syiah Rafidah, dalam Syiah Rafidah disebut di sini nyatakan bahawa golongan Syiah ni dia ada 3 kumpulan yang besar. Walaupun banyak pembagian Syiah, dia ada 3 kumpulan yang besar. Pertama Syiah Tafdiliyah. Yang kedua Syiah Sabaiyah. Yang ketiga Syiah Gulat. Apa dia katakan Syiah Tafdiliyah? Syiah Tafdiliyah ialah Syiah yang mengutamakan Sayyidina Ali daripada sahabat-sahabat lain, termasuk Sayyidina Osman. Tidak termasuk, dia kata tidak termasuk Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, tanpa mengkafirkannya, tanpa memaki dan menaruh kebencian terhadap mereka lah. Macam tu. Ini dikatakan Syiah Tafdiliyah. Di mana Syiah ni mengutamakan Sayyidina Ali daripada sahabat-sahabat lain, termasuklah Sayyidina Osman. Tetapi tidak termasuk Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, tanpa mereka mengkafirkan sahabat. Mereka tak kafirkan sahabat. Mereka tak memaki hamun dan menaruh benci terhadap sahabat-sahabat. Ini katakan Syiah Tafdiliyah. Dia ni Syiah Tafdiliyah ni dia tak ekstrim sangatlah. Dia tak adalah kata ganas sangat. Yang kedua Syiah Sabaiyah. Syiah Sabaiyah pula Syiah yang memaki dan mengkafirkan sahabat. Kecuali sebahagian kecil saja yang mereka tak kafirkan. Seperti Salman Al-Farisi, Abu Zar, Miqdad, Ammar bin Yasir. Kemudian mereka berlepas diri, mana memutuskan hubungan kasih sayang daripada para sahabat yang lain daripada mereka. Selain itu mereka juga berkeyakinan ada ataupun satu pahaman namanya pahaman Raja'ah. Pahaman Raja'ah ni dia kata pahaman Raja'ah ini satu pahaman bahawa Sayyidina Ali besok akan muncul semula, akan datang balik. Akhir zaman lah. Dia kata Sayyidina Ali besok akan datang semula, bangkit semula lah. Dan para imam sebelum kiamat menjalankan hukuman ke atas orang-orang yang menyelewengkan ajaran agama yang sebenar pada pemula Islam. Jadi mana-mana yang selewen pada pemula Islam, jadi mereka itu imam tadi akan bangkit, akan menggunakan hukuman kepada mereka. Itu dia katakan Syiah Sabaiyah. Kemudian Syiah Gulat. Ada satu lagi Syiah Gulat. Syiah Gulat ni mempercayai kepada ketuhanan Ali. Mereka anggap Ali ni macam Tuhan. Ini lagi ekstrim lah Syiah Gulat. Syiah Gulat ni mempercayai ketuhanan Ali, di samping kepercayaan karut yang terdapat dalamnya. Syiah Gulat ni terbagi pada 24 golongan. Ada banyak golongan Syiah Gulat ni. Antaranya ialah Syiah Mutafaddilah, Syiah Sarhiyah, Syiah Janahiyah, Syiah Bayaniyah, Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah yang popular biasanya Syiah Imamiyah lah, dan lain-lain lagi. Kemudian Syiah Imamiyah pula terbagi pada 39 golongan. Syiah Imamiyah terbagi pada 39. Antaranya ialah Syiah Asaniyah, Syiah Bakiriyah, kemudian Syiah Isna Asyariyah, yang pahaman Syiah Imam 12 tu. Kemudian Syiah Syaitaniyah pun ada, Syiah Salimiyah, Syiah Islam Ismailiyah dan sebagainya. Banyaklah pahaman Syiah ni. Antara yang popular sekali ialah Syiah Imamiyah. Imamiyah Isna Asyariyah, mana imam 12. Di mana mereka berkeyakinan bahawa bagi imam 12, imam Syiah 12 ni, mereka yakin bahawa imam mereka ada 12 orang. Imam mereka ada 12 orang. Pertama Sayyidina Ali, kedua Sayyidina Hasan bin Ali, ketiga Sayyidina Husin, keempat Ali Zainal Abidin, yang kelima Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin, yang keenam Ja'far Sadiq bin Muhammad Bakir, kemudian Musa bin Kazim bin Ja'far As-Sadiq, Ali bin Redha, Muhammad Jawad, Ali bin Muhammad Jawad, Hasan bin Ashkari, dan 12 Muhammad bin Hasan Ashkari Al-Mahdi, yang gaib pada tahun 260 Hijrah. Muhammad bin Hasan Ashkari Al-Mahdi, dan mereka beranggapan bahawa Muhammad bin Hasan Ashkari Al-Mahdi ni akan jadi Imam Mahdi besok. Akan jadi Imam Mahdi. Mereka anggapan mereka lah.
Pada akhir zaman mereka, besok Muhammad bin Hasan Asy'ari ini dia akan jadi Imam Mahdi. Yang gaib pada anggapan mereka dia gaib lah. Pada tahun 260 Hijrah dahulu lah dia gaib. Yang akan keluar balik. Ini pahaman Syiah tu. Kan? Ini Syiah. Dia banyak faham-fahaman yang pelik-pelik ni. Syiah ni. Kan? Dan biasanya kalau hari Kabalak tu, kan peristiwa Kabalak kan? Kan mereka akan pukul badan mereka, pukul dengan benda-benda tajam tu. Saya tengok pun ngeri tengok kan, dengan berdarah-darah sana berdarah sini. Itu memang dia punya ritual dia. Ritual dia tu. Pada 10 Muharram tu kan, 10 Muharram ni dia ritual dia. Dia akan gunakan besi-besi tajam tu, dengan benda tajam tu dia akan pukul kepada para perempuan. Tujuannya untuk orang kata membersihkan dosa lah. Tujuan dia. Tapi memang bercanggah lah dengan cara Islam. Islam tak adalah cara kata konteks dan sunnah jemaah ni tak ada begitu. Siapa yang berdosa taubat je lah. Taubatlah pada Allah Taala. Berapa ni kita nak pukul-pukul badan? Kan? Kecuali lah kalau pihak berkuasa yang menangkap. Contohnya orang berzina kan. Orang berzina pihak berkuasa tangkap. Lepas tu dia kenakan hukuman sebat 100 kali sebat kan. Itu memang pihak kuasa yang punya kerja. Itu pun kalau ada kuat kuasa undang-undang. Kan? Ataupun kalau orang yang berzina dah berkahwin, maka dia dijam sampai mati. Yang buat tindakan itu ialah pihak berkuasa. Itu pun kalau seandainya dah diluluskan peruntukan undang macam tu. Kalau tak ada peruntukan undang macam tu, maknanya siapa yang berdosa naklah bertaubat lah. Bukannya kita nak pukul badan kita. Sebagaimana golongan Syiah itu, dia akan pukul badannya. Bukan yang muda-muda je, yang tua-tua pun kadang pukul badan juga. Budak kecil pun kadang pukul badan juga. Kan dilukakan badan sampai berdarah-darah dan sebagainya. Itu tuan lihatlah dalam peristiwa menyambut hari Kabalak tu. Kan? Jadi peristiwa tu memang bercanggahlah kita Ahlussunnah wal Jamaah ni. Tak sama. Jadi mana Syiah ni ada berbagai-bagai kategori lah. Ada yang ekstrim, ada tak ekstrim. Ada yang ganas. Yang ada memang kata suka perang dan sebagainya. Jadi pada pandangan mereka tuan-tuan, kedudukan Sayyidina Ali dalam dua hal terbabit berdasarkan nas syarak dan wasiat daripada Rasulullah SAW. Teks syarak dan wasiat itu pula berlaku secara terang-terangan dan secara sulit. Mereka percaya imamah tidak boleh terkeluar daripada keluarga Sayyidina Ali. Menurut mereka sekiranya imamah kan disandang oleh bukan keluarga Sayyidina Ali, hal ini menunjukkan yang diambil secara zalim. Dan orang yang menyandangnya ataupun dia direstui oleh Sayyidina Ali secara takiyah. Bertakiyah, tak takiyah. Dalam Syiah ni dia ada satu pahaman takiyah. Takiyah ni maknanya dia menyembunyikan kebenaran dia, menyembunyikan pahaman dia. Di depan kita nampak dia ahli sunnah. Tapi belakang kita dia sembahyang cara lain. Kan? Cara Syiah punyalah. Syiah kan dia sembahyangkan dia ada batu kan. Dia ada batu Kabalak kan. Dia akan letakkan tempat sujud dia. Tapi bila depan kita dia tak tunjukkan batu tu. Itu namanya pahaman takiyah. Takiyah ni dia menyembunyikan pahaman dia di depan kita lah. Di depan kita dia nampak dia ni ahli sunnah. Oh hebat ahli sunnah. Tapi belakangnya kan dia ni ahli Syiah. Ataupun dia tak tunjukkan di Syiah, tapi cara-cara dia bercakap dia menunjukkan dia pahaman Syiah. Cara-cara dia bercakap tu kan, cara-cara dia bercakap tu, lenggok-lenggok dia bercakap tu seolah macam menunjukkan dia ni pro pada Syiah. Macam tu. Ni pun boleh menyatakan dia ni Syiah. Walaupun kita tak nampak pun dia sembahyang cara Syiah. Dia tak nampak pun dia sembahyang macam kita juga. Tak ada pun dia letak batu kat dahi je, tapi cara dia lenggok dia bercakap, gaya bercakap ni menunjukkan dia kepada pro ke sana. Kan? Itu pun boleh kita sangkaan kita dia merupakan orang yang Syiah. Macam tu. Baik. Kemudian ada satu pahaman tadi, pahaman rajah. Pahaman rajah itu ialah pahaman mereka berkeyakin bahawa Sayyidina Ali akan datang semula pada akhir zaman, akan dibangkit semula dan buat perhitungan kepada sesiapa saja yang merampas jawatan khalifah. Jawatan khalifah termasuklah contohnya Abu Bakar, Osman, Ali, Sayyidina Osman kan, Umar kan, yang merampas, mereka dakwa mereka merampas jawatan khalifah daripada Sayyidina Ali. Dan mereka juga akan membuat perhitungan dengan golongan ahli bait baginda Rasulullah SAW seperti Sayyidina Aisyah dan sebagainya.
Kemudian mereka juga mendakwa Quran yang ada pada zaman sekarang ini, Quran ni tak betul. Yang ada ialah Quran yang ada pada imam mereka. Imam Ash'ari tadi lah, Muhammad bin Ash'ari tadi kan, Al-Mahdi tu. Kan, mereka dakwa Quran yang betul ada pada Al-Mahdi tu. Dan besok Al-Mahdi tu besok akan datang pada hari kiamat, pada akhir zaman, dan menunjukkan Quran yang betul. Dia akan tunjukkan Quran yang betul. Ini Quran yang betul. Quran yang kita baca ni semua salah. Yang tak betul lah. Gitu. Kemudian Syiah ni pula, dia banyak kitab dia. Kitab mereka banyak. Dan mereka berpandukan pada kitab mereka. Biasanya setiap ajaran ni, pahaman ni, biasa mereka ada buku mereka, ada kitab mereka. Dia Imam Syiah juga, mereka tak terkeluar, tak ternafikan. Mereka ada juga kitab-kitab mereka. Masalah-masalah hukum ni mereka rujuk pada kitab mereka. Kemudian ada satu pahaman lagi, itulah pahaman kahwin mut'ah. Mut'ah kan? Dah dengar kan? Kahwin mut'ah. Ini pahaman yang mereka sangat banggakan pada Syiah lah. Kan? Kahwin itulah. Kahwin mut'ah ni kahwin kontrak lah. Kahwin kontrak. Kahwin kontrak. Mana kahwin, kata aku kahwin dengan kau contohnya 1 hari. Aku kahwin dengan kau contohnya sebulan. Aku kahwin dengan kau contohnya setahun. Mana habis tu habislah. Tak ada ikatan apa-apa lah. Macam tu. Kalau kahwin sebulan lah. Habislah. Habis tu habis lah. Kalau ada anak macam mana? Contohlah kalau perempuan tu mengandung kan. Macam mana anak tu? Nak dinasabkan, disebahkan dengan siapa? Kan? Macam tu. Pada asalnya kahwin mut'ah ni dibenarkan oleh Nabi. Dibenarkan ketika terlibat, para sahabat banyak terlibat dalam peperangan. Kan? Tapi bila lepas daripada habis peperangan tersebut, maka Nabi kata tak perlu lagi mana diharamkanlah kahwin mut'ah, tak ada lagi lah. Tak berlaku lagi lah. Tu kawan kahwin mut'ah lah, macam tu. Ada kalau kita kadang-kadang mengamalkan kahwin mut'ah ni, dia menunjukkan dia pro pada Syiah lah, macam tu. Baik. Mereka menyatakan bahawa isu imamah bukanlah isu kepentingan umum yang melibatkan pemilihan orang ramai. Malah dia merupakan perkara pokok yang merupakan sendi kepada agama, dia kata. Dia kata isu imamah ni tak berat pun, dia kata. Berkenaan mengkafirkan para sahabat ni kan. Mereka anggap ni tak berat pun, dia kata. Kemudian semua kumpulan Syiah mempunyai etikat yang sama, bahawa imam-imam mereka wajib ditentukan dan dinaskan oleh syarak. Begitu juga para nabi dan imam-imam adalah wajib bersifat maksum daripada sebarang perbuatan dosa, sama ada kecil atau besar. Jadi mereka anggap bahawa imam-imam mereka itu maksum. Kan? Macam ada imam 12 tadi kan. Mereka anggap semua imam-imam itu maksum. Sedangkan yang maksum ini ialah para nabi dan para rasul juga. Sahaja, yang lain tak maksum. Malah anak nabi pun tak maksum. Malah anak nabi kan. Kemudian orang kata cucu nabi, menantu nabi semua tak maksum. Tapi bagi pahaman Syiah ni, mereka anggap semua maksum. Asal saja imam mereka, kan? Asal saja imam mereka anggap dia maksum. Sedangkan imam mereka pun tak pernah mendakwa diri mereka maksum. Contohnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, mereka tak pernah mendakwa mereka itu maksum. Tetapi yang mendakwa maksum itulah pengikut Syiah itu sendiri, kan? Syiah pengikut itu yang mendakwa mereka masuk. Sedangkan mereka sendiri, imam-imam itu tak pernah pun mendakwa mereka masuk. Ini kekeliruan lah. Kekeliruan pahaman yang ada kepada golongan-golongan Syiah. Kemudian semua kumpulan Syiah punya etikat yang sama, bahawa imam-imam mereka wajib ditentukan dan dinaskan oleh syarak. Itu juga para nabi dan imam-imam itu adalah wajib bersifat maksum daripada sebarang perbuatan dosa, sama ada kecil atau besar. Semua kumpulan Syiah yang terbesar terdiri pada 5 kumpulan. Pertama, Syiah Kaisaniyah, Syiah Zaidiyah, Imamiyah, Ghulat, Ismailiyah. Ini daripada satu sudut lah. Daripada satu sudut ada 5 pecahan. Macam tadi ada 3 pecahan kan. Tetapi orang kata dia berpusing-pusing kat situ je lah. Sebenarnya yang banyak pecahan tadi sebenarnya Syiah Ghulat. Syiah Ghulat ni dia memang ekstrim kan. Dia memang orang kata bermusuh dengan Ahlussunnah. Dia sangat bermusuh dengan Ahlussunnah. Sejak pada dulu lagi mereka memang bermusuh dengan Ahlussunnah Jemaah. Mereka anggap Ahlussunnah kata ni kafir je, tak betul. Mereka anggap mereka je betul. Baik.
Kemudian setengahnya pula mirip dengan Mu'tazilah. Ada yang mirip dengan ahli sunnah. Dan ada yang mirip kepada golongan Musyabihah. Ada yang mirip dengan golongan Musyabihah tuan. Inilah pahaman Syiah je tu. Okey, kemudian satu lagi, benarkah jin boleh masuk dan memasuki dan merasuk badan manusia? Bolehkah kita menggunakan perantaraan jin? Bolehkah kita menggunakan perantaraan jin untuk tujuan rawatan? Jawapannya berkenaan rasukan syaitan dan jin ni memang benar. Memang benarlah. Jin dan syaitan ni dia boleh masuk dalam tubuh badan kita. Kan, malah contoh syaitan boleh berjalan dalam saluran darah kita. Itu. Jin dan syaitan mampu merasuki manusia. Sebagaimana dalil di Quran, Allah Taala sebut dalam Quran, dia kata allazina yaquluna riba la yaqumu illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak akan dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan pada syaitan tadi. Ini menunjukkan bahawa adanya rasukan yang berlaku kepada manusia. Mana jin tu masuk dalam manusia. Dan biasanya jin masuk dalam manusia ni ialah orang-orang yang dia punya jiwa dia lemah lah. Orang lemah. Contoh yang perempuan kan dia lemah jiwa dia. Semangat lemah. Kan, pantang sikit nampak benda yang bukan kan, dia kata oh hantu, dia nampak hantu. Sedangkan bukan hantu pun. Kan? Ataupun dia terbayang ni hantu. Tapi bukan hantu pun. Kerana pokok je, tapi dia nampak macam hantu. Kerana perempuan ni jiwa lemah. Jadi masa itulah jin tadi akan masuk dalam badan dia. Akan masuk, akan kawal diri dia lah. Banyak hadis yang menunjukkan perkara ini, serta banyak kes yang membuktikan sama ada kes yang berlaku pada zaman silam dan juga yang berlaku pada zaman sekarang ini. Soalan kedua mengenai hukum meminta bantuan daripada jin ataupun menggunakan jin sebagai rawatan macam mana? Maka mengikut pendapat yang sahih tidak diharuskan. Tidak diharuskan ataupun tidak dibolehkan kita meminta bantuan daripada jin untuk ataupun khadam kan? Jin atau khadam lah. Untuk membantu tujuannya untuk rawatan. Macam tu. Hukumnya haram walaupun jin-jin tersebut terdiri pada jin Islam dan sekalipun dalam perkara harus seperti rawatan. Tak boleh lah. Tak boleh kita meminta bantuan pada jin. Dalilnya Nabi tak pernah meminta bantuan pada pihak jin. Contohnya dalam berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Dalam berperang, Nabi tak pernah minta bantuan pada jin pun untuk bantu Nabi dalam berperang. Kan? Contohnya untuk mendapat maklumat tentang musuh yang akan diperangi. Nabi tak pernah minta bantuan daripada jin. Biasanya Nabi gunakan para sahabat. Kalau Nabi nak tengok macam mana sesi peperangan musuh, maka Nabi akan hantar perisik lah. Hantar perisik. Nabi tak hantar jin. Nabi hantar perisik. Para sahabat pergi tengok. Dia tengok kan. Jadi para sahabat akan meresap, kata masuklah dalam kawasan musuh tu tengok. Kemudian sebenarnya penggunaan jin adalah amalan masyarakat jahiliah. Jadi biasa jin ni orang jahiliah lah. Apabila mereka singgah di satu tempat sunyi atau di satu lembah, mereka akan berkata, kami minta berlindung dengan tuan lembah ini. Ini daripada golongan bodoh tempat tersebut lah. Ataupun Datuk minta tuan, kata tuan hamba minta lalu kan. Wahai Datuk kan, wahai Datuk, tuan hamba minta lalu. Kami nak minta lalu Datuk kan. Ni kepercayaan karut lah tu. Kepercayaan pada jin tu. Mana yakin jin tu hebat daripada Allah Ta'ala. Ini juga sering lakukan umat Islam pada zaman dahulu. Ketika masuk lautan, mereka minta izin daripada penunggu hutan. Macam tu. Islam mengharamkan perbuatan ini. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuda min rijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Surah Jin. Maksudnya apa? Dan bahawasanya sesungguhnya amat salah perbuatan beberapa orang daripada manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan daripada ketua-ketua golongan jin. Kerana dengan permintaan itu menjadikan golongan jin itu bertambah sombong dan jahat. Bila kita minta bantuan daripada jin ni, minta pertolongan daripada dia, jadi jin tu tambah sombong lah.
Tambah act, dah ada action dah dia. Nampak manusia pun minta bantuan pada kita. Nampak? Dia nak lalu lautan ni pun dia minta bantuan pada kita. Minta jangan kita ganggu dia lah gitu. Kan, Datuk kami minta tolong kan, kami nak lalu ni, jangan kacau kami kan. Minta bantuan, minta tolong pada jin tu kan, supaya jangan ganggu mereka. Jadi Islam mengajar alternatif yang lain, iaitu apabila kita masuk dalam satu kawasan, contohnya kita bacalah zikir-zikir maksurat ataupun zikir-zikir doa-doa yang diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW, ataupun istilah lain ruqyah lah, ruqyah. Contohnya Nabi kata man nazala manzilan summa qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq la yadurhu syai'un hatta yartahilu min mazlihi syai'zalika. Sesiapa yang singgah suatu tempat persinggahan, maka nak dibaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah Tuhanku, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan barang-barang yang dijadikan akan dia, ataupun daripada suatu perkara yang dijadikan akan dia oleh Allah Ta'ala. Lam yadurruhu syai'an, nescaya tidak akan mendarat akan dia akan sesuatu pun. Hatta yartahila min mazri syai'an, sehinggalah dia beredar daripada tempat tadi. Sehingga dia beredar pada tadi. Sepatutnya kita kena baca tu. Bukannya kita minta tolong Datuk. Kan Datuk kan, jangan kacau kami, jangan ganggu kami kan. Ini pahaman salah. Sepatutnya kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan barang yang telah pun dicipta akan dia. Ma khalaqa lam yadurruhu syai'an, nescaya tidak akan memudaratkan dia sesuatu pun, tak mudarat. Insya-Allah lah. Jadi maknanya kita kena minta berlindung daripada Allah, bukan minta berlindung daripada syaitan itu. Tapi banyak kalau kita yang orang kata yang minta berlindung daripada benda halus, gitu kan? Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sekadar itulah perbincangan kita pada pagi ni. Cukup dah sejam. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi soalan ke-82. Saya buka soalan sebelum saya tutup kalau ada soalan. Syiah. Suami dia dia tengoklah Syiah dia macam mana. Kalau Syiah yang lebih pro pada ahli sunnah ni kan, dia kena buat kesihatan lah sebenarnya. Maknanya pihak berkuasa, pihak kuasa dia kena panggil lah orang ni lah, sepatutnya kena panggil lah. Panggil maknanya lelaki tu, suami dia panggil, isteri pun dia panggil kan, tanyalah macam mana tentang pahaman tentang Syiah tu. Kalau pahaman Syiah yang mengkafirkan para sahabat, kita tak boleh lah tu. Kita kena farakkan lah, istilah kita farakkan lah. Farakkan ataupun kita kena betulkan pahaman dia. Kena counselling dia, betulkan pahaman dia kan. Gitu. Tapi kalau seandainya dia masih lagi nak berpahaman dengan pahaman dia, maknanya dia dah bukan ahli sunnah lah tu, nak pahaman dengan pahaman dia. Cuma kita tak boleh sampai nak, kalau dia bersembahyang bersyahadah, dia bersembahyang syahadah, kita tak boleh mengkafirkan dia. Dia tak boleh mengkafirkan. Kalau hukum macam tu, mana-mana golongan ahli kiblah, makna dia bersyahadah, masih bersyahadah kan, dia mengaku tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah, Muhammad SAW itu, kita tak boleh mengkafirkan dia. Cuma kita boleh katakan dia sesat macam itulah. Dia sesat. Tapi dia tak jatuh kafir lagi. Yalah. Macam tu. Kan? Dia bersyahadah tu macam mana? Syahadah dengan syahadah yang kita syahadah tak? Kalau dia masih bersyahadah dengan syahadah kita, kan? Kita tak boleh mengkafirkan dia. Cuma kita kata dia sesat, macam itulah. Dia sesat. Dan kita kena counselling lah dia. Mana pihak yang berkuasa kena counselling, panggil lah dia, kena betulkanlah pahaman dia tu. Gitu. Dan kalau seandainya dia masih dalam keadaan macam tu juga, kita boleh minta supaya difarakkanlah pernikahan mereka. Farakkanlah pernikahan dia. Gitu. Mana pisahkanlah pasangan tadi. Kan? Kemudian bila dia dah okey balik, mana kita temukanlah balik dengan pasangan dia. Mana buatlah akad yang baru, nikah balik semula macam tu. Yang paling selamat lah macam tu.
Cuma kita selagi mana dia bersyahadah dengan syahadah kita, tak boleh kita kafirkan dia. Tapi kalau dia bersyahadah bukan dengan syahadah kita, boleh kita kata kafirkan dia. Cuma nak menyatakan kafir ni, kita bukan orang yang layak nak menyatakan dia kafir. Yang boleh katakan kafir ni ialah mufti lah. Kan? Mufti lah, makna orang-orang yang teriti. Ahli fatwa dan sebagainya menyatakan dia kafir, baru kita kafir. Kalau kita orang awam, kita tak boleh mengkafirkan orang kafir. Takut-takut nanti bila kita kafirkan orang, kena kepada kita balik. Kan ada menyatakan itu. Kalau kita menyatakan orang itu kafir sedangkan dia bukan kafir, maka kafir itu akan kembali pada kita semula. Tu yang kita takut tu. Macam itulah cara. Kita tak boleh nak nyatakan selagi mana dia lah bersyahadah dengan syahadah kita, tak boleh kita kata kafir. Kita katakan dia sesat je lah. Macam tu. Dan kalau mana-mana seminar pun, kan, mana-mana seminar pun berkenaan ahli sunnah ni biasanya akan disebut macam tu. Malahan Wahabi pun, Wahabi ke, dia bukan Syiah saja. Golongan Wahabi pun, kan, kalau golongan ulama-ulama ahli sunnah ni, mereka kata kita tak boleh mengkafirkan mereka. Wahabi tak boleh kata kafir. Sedangkan mereka kata kita kafir. Wahabi kata kita kafir. Malah Syiah pun kadang-kadang dia kata kita kafir. Dia kata sunnah ni semua kafir, dia kata. Tapi kita tak boleh mengkafirkan mereka. Selagi mana belum ada satu nas yang jelas menyatakan dia kafir. Kalau ada nas jelas, barulah kita kata kafir. Kita hanya nyatakan dia sesat sajalah. Nauzubillah min zalik, begitu. Kan? Wallahu alam. Ada jawapan lain? Tak ada, habis? Okey. Nasi dah sejuk lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa ma'alam taqabbala rizqan halal mubarakatan katsira wasi'an ya fatah ya alim nawallana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftahna ta'arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa qaffi anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Yang kita cukup kita duduk, kita